kita ini lepas satu kejadian jenayah yang tidak kita ingini, saudara. Begitu juga apa yang berlaku kepada Kementerian Sumber Manusia. Minggu lalu kita dikejutkan dengan pendedahan SPRM. Bagaimana 3 orang daripada pejabat Menteri Sumber Manusia telah pun dibawa ke Suruhanjaya Pencegahan Rasuah untuk disiasat. Ini berhubung tentang adanya skandal ataupun adanya kegiatan rasuah yang melibatkan pengambilan tenaga kerja asing. Cuma yang saya dapat tiba-tiba terdedah pula. Selain daripada kaki tangan di Kementerian Sumber Manusia, B. Siva Kumar sebagai menterinya, saudara, rupa-rupanya salah seorangnya adalah anak kepada Sri Sulit. Bagaimana pula Sri Sulit pada menteri boleh mengambil anaknya bekerja dengan dia? Dan ini akan menimbulkan permasalahan yang semua pihak mahu mengetahui perkembangan selanjutnya. Saya nampak bahawa isu tentang siasatan rasuah oleh SPRM di Kementerian Sumber Manusia tidak akan terhenti setakat itu saja. Akan ada lanjutan lain. Memang kita sudah lama dah mengetahui, selalu saya katakan, ini perniagaan hamba abdi. Jual orang lebih untung daripada jual unta, kata P. Ramlee, saudara. Ini yang kita harapkan agar kebejatan dapat dihentikan, agar semua pekerja-pekerja nak bawa masuk apa semua bukanlah memberi keuntungan yang besar kepada orang-orang tertentu, saudara. Saya juga ingin menyatakan bahawa hari ini saya mendapat kiriman daripada Tan Sri Nasir Razak, adik pada Datuk Seri Najib Tun Razak, yang menyatakan bahawa mantan Timbalan Perdana Menteri itu Tun Musa Hitam telah pun selamat menjalani pembedahan otak selepas dimasukkan ke hospital akibat terjatuh semasa beliau berkebun baru-baru ini. Dalam perkongsiannya, bekas pengurusi bukan eksekutif Bank Pembangunan, Tan Sri Nasir Razak menyatakan bahawa keadaan bekas Timbalan Perdana Menteri itu makin pulih, malah sudah boleh pula berjenaka seperti dahulu. Culipannya dia kata menziarahi Tun Musa Hitam di hospital hari ini. Dia mengalami kejatuhan yang agak teruk semasa berkebun minggu lalu dan memerlukan pembedahan pada otaknya. Beliau menghabiskan waktu pada hari jadinya yang ke-89 tahun ini di atas meja bedah. Secara keseluruhannya, proses pemulihan beliau adalah sangat ajaib setakat ini. Tun Musa sudah pun boleh melawat kembali. Jadi oleh itu, marilah kita sama-sama mendoakan agar beliau sembuh dengan sepenuhnya dan kembali aktif, antaranya bermain golf dan sebagainya dalam hantarannya hari ini, saudara. Artinya, Tun Musa Hitam telah pun selamat menjalani pembedahan dalam bahagian otak akibat jatuh. Jadi, saudara, kita dalam usia-usia warga emas ni, elakkanlah untuk terjebak, jadi jatuh dan sebagainya, kerana itu boleh mengganggu urusan saraf kita, saudara. Baik. Tenang dulu, saudara. Itu masuk gear pemberitahuan. Ini gear politik, saudara. Saya melihat, saudara, nampaknya cara sambutan hari raya yang mahu dianjurkan, di mana yang Amat Perdana Menteri akan hadir di Kedah, di Terengganu dan Kelantan, sudah pun menjadi satu isu politik yang tidak henti-henti dimainkan oleh pihak pembangkang. Saya hairan, kerana dulu seperti biasa, saudara, sejak zaman berzaman lah kita ni pemimpin mengadakan rumah terbuka pada menjelang hari raya, hari Fitri, hari tahun baru Cina, hari raya Deepavali, Krismas dan sebagainya. Tapi itu diadakan di Seri Perdana. Cuma kali ini diadakan di luar Seri Perdana. Dan inilah menjadikan banyak isu yang banyak pihak menuduh kononnya berlaku pembaziran dan sebagainya. Kalau diadakan di Seri Perdana pun membazir juga. Yang hairannya pimpinan mereka melaksanakan juga upacara menganjurkan majlis rumah terbuka Aidilfitri. Itu yang selalu saya katakan. Orang buat tak boleh, mereka buat boleh. Terima kasih Saudara Idris Rahmat. Jadi keadaan sekarang ini, apakah usaha menganjurkan sambutan Aidilfitri dengan mengadakan rumah terbuka ini satu pembaziran, satu hal yang saya tak boleh fikirkan. Orang kata I cannot brain lah, saudara.
Jadi sama ada dia buat di perdana ke ataupun di luar pun sama juga. Apakah itu satu pembaziran? Dan ini mengakibatkan ternyata saudara, kemelut politik kita masih belum lagi dapat diredakan suhunya. Setelah selesai kita mengadakan ibadat berpuasa, kita menyambut hari raya, nampaknya iklim ataupun hawa politik negara kita semakin meredak balik sebagaimana bertambahnya ledakan cuaca panas. Jadi politik pun panas, cuaca pun panas saudara. Kerana dalam suasana rumah terbuka ini sekarang ni tercetus gosip politik. Malaysia ni tak habis-habis dengan gosip politik saudara. Semalam saya cuba ulas sedikit, tapi yang jelasnya apabila Datuk Lokman Adam mendedahkan malahan melalui beberapa portal rasmi mengatakan wujudnya usaha yang dilakukan oleh pimpinan-pimpinan tertentu untuk mengusir Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim dari anjung kuasa di Seri Perdana saudara. Ini sedang berlaku katanya. Saya belum mendapat penjelasan. Datuk Seri Anwar Ibrahim pun dia ambil tak tahu, jadi tak ambil pot pun saudara. Jadi bagaimanapun terdapat beberapa nama dikatakan telah pun mengadakan pertemuan dengan mantan pemimpin negara, malahan mereka bersetuju untuk melantik seseorang menjadi calon sebagai Perdana Menteri menggantikan Datuk Seri Anwar Ibrahim seandainya usaha mereka berjaya untuk mengusir Datuk Seri Anwar Ibrahim keluar daripada anjung Seri Perdana saudara. Dan ini saudara, saya mendapat perkabaran tapi saya belum mendapat pengesahan. Sebab itu tuan-tuan bertanya dengan saya, apakah ini tentang penglibatan tokoh-tokoh tertentu. Saya tak boleh sebut nama saudara sebab ini belum disahkan oleh pihak berkuasa. Nanti saya juga terjebak. Memang ramai orang banyak cerita saya taklah macam Datuk Lokman Adam, dia redah saja tanpa memikirkan risiko. Memang, jadi saya dapatan saya kononnya bahawa pemimpin tertentu sanggup mengeluarkan dana yang begitu besar untuk menaja ahli parlimen, sama ada daripada UMNO, Barisan Nasional, daripada Parti Keadilan dan daripada Sabah dan Sarawak, terutama tumpuannya kepada Sarawak, memujuk mereka supaya meletak jawatan ataupun keluar daripada kerajaan perpaduan untuk menumbangkan kerajaan perpaduan. Saya dengar banyak pihak mengatakan dana agak besar dikeluarkan kerana untuk menggunakan dana daripada tabung ataupun daripada kantung Perikatan Nasional, akaun Perikatan Nasional masih lagi dibekukan oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah. Sebab itu orang tertentu itu dia bersama dengan pemimpin terdahulu dia bersedia untuk mengeluarkan dana yang besar saudara untuk menaja calon-calon ataupun ahli-ahli parlimen kita menarik diri. Bagi saya apa hal ni? Apa masalah sebenarnya? Bagi saya saudara, terus terang saya katakan, usaha itu dilakukan pertama sekali untuk melakukan sabotaj. Sebab itu saya haraplah teman-teman kalau menulis dalam ruangan saya ni saudara, demo saya kata rumah terbuka madani, kenapa buat 6 negeri? Buatlah seluruh negara. Dia akan diadakan di seluruh negara, tapi satu negeri lah saudara demo, sabar dulu. Dan saya difahamkan bahawa dana-dana ini diwujudkan kerana mereka memang betul-betul mahu all out kali ini untuk mengusir Datuk Seri Anwar Ibrahim dari anjung kuasa di Seri Perdana dan menoktahkan kerajaan perpaduan. Saya cuma nak ingatkan pada teman-teman yang mengantar tulisan maupun menulis ataupun membuat culipan, jangan disebut untuk menjatuhkan kerajaan. Apabila anda menyebut usaha mahu menjatuhkan kerajaan, ini anda boleh didakwa di bawah ini undang-undang treason ataupun khianat. Boleh nak dijatuhkan Perdana Menteri, okey, tapi bukan kerajaan. Kerajaan ini adalah kerajaan Seri Paduka Baginda Pertuan Agong. Tak kisahlah sama ada dipimpin oleh keadilan ke, dipimpin oleh parti-parti perpaduan ataupun parti apa saja pun, itu pemimpin kerajaan, bukan kerajaan. Jangan disebut untuk menjatuhkan kerajaan. Saya perlu mengingatkan ini saudara, sebab suasana hari ini politik kita nampak gayanya membahang dan membuatkan saya agak terpanggil untuk memberi sedikit ulasan. Matlamat ini merosakkan
usaha-usaha yang sedang ditangani oleh pimpinan negara dalam menyantuni ekonomi negara kita. Kalau digambarkan begini, tentulah selalu saya katakan, ya, berita ini akan diculip ataupun dipetik oleh berita-berita daripada luar negara. Sama ada Reuters ke, daripada New York ke, daripada BBC London dan sebagainya. Berita-berita ini menjadi berita gempar yang diminati oleh akhbar luar negara. Jika ini berlaku, bagaimana dengan pelabur-pelabur yang telah pun bersiap sedia? Saya dipahamkan menjelang minggu pertama bulan Mei ini, saudara, akan datang pelabur-pelabur untuk memulakan usaha sama di negara kita. Jadi bila diwujudkan kononnya bakal berlaku perubahan politik, mereka tentu tekan break. Jika ini berlaku, bukankah ini tandanya mereka melakukan sabotaj terhadap usaha untuk memulihkan ekonomi negara kita begitu tenat, saudara. Saya dah bagi tahu berkali-kali, di saat negara menghadapi suasana hutang yang begitu besar, 1.5 triliun, dan dalam keadaan mahu ditangani permasalahan ekonomi ini, mereka cuba melakukan sabotaj ini supaya rakyat hilang keyakinan. Kalau pelabur tak datang, wang tak bergerak, ekonomi tak bergerak, inilah kegagalan kerajaan perpaduan. Itu matlamat mereka.